Pemain Malaysia-Belgium itu pada mulanya menjadi antara pemain yang berada dalam senarai awal skuad Harimau Malaya untuk kem latihan pada jendela perlawanan antarabangsa berdepan Jordan dan Uzbekistan. Bagaimanapun, pemain berusia 25 tahun berkenaan terpaksa diketepikan atas faktor kecederaan dan ia menjadi tanda tanya apabila Coles berada dalam senarai kelabnya diturunkan selaku pemain gantian pada minit ke-80. Cheng Ho sahkan Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM menerima makluman secara rasmi daripada pengarah sukan Kelab Midtjylland tentang kecederaan dialami Coles pada tulang pelvis. Pegawai kami pun sentiasa berkomunikasi dengan pihak atasan kelab tersebut dan dia belum lagi 100% recover daripada kecederaan lah. Memang kita rasa kerugian dan of course setiap kali apabila pemain-pemain datang ke skuad kebangsaan, kita nak pastikan pemain-pemain tersebut berada dalam 100% tahap yang terbaik, free injury, dan kita tahu walaupun ramai mengatakan beliau diturunkan dengan kelab semalam, dan kita tahu mungkin 10 minit terakhir itu sebagai sebahagian daripada proses recovery atau rehabilitation juga, pemulihan untuk mana-mana pemain. Yang penting kita lihat future Dion Koo bersama dengan skuad kebangsaan. Dalam pada itu, Dion Cools dalam perkongsian di Instagram beliau, DJ Cools 21 meminta peminat untuk memahami serta menghormati keputusan untuk tidak bersama pasukan kebangsaan. Menurut Dion, semua pihak tahu betapa dia berasa cukup bangga beraksi untuk Malaysia. Ia satu penghormatan dan setiap panggilan dilayan dengan serius. Kini semua pihak mempersoalkan ketiadaannya bersama pasukan kebangsaan dan Dion menjelaskan bahawa dia mengalami kecederaan serius dan belum pulih sepenuhnya. Justru dia dan kelabnya berasakanlah baik untuk menggunakan rehat perlawanan antarabangsa sebagai masa untuk berehat dan pulih kembali. Malangnya dalam tempoh itu dia akan kehilangan 2 tugasan bersama pasukan kebangsaan. Dan ini adalah tindakan kepada pemain yang gagal lapor diri, dikenakan tindakan tegas, denda tidak melebihi RM25,000 dan juga boleh digantung dalam satu tempoh tertentu. Dalam pada itu, 2 hari menjelang aksi menentang Jordan pada Rabu, Cheng Ho tidak akan ketepikan pemain muda serta muka-muka baru yang kali pertama menyertai skuad Harimau Malaya. Khidmat pemain muda dan pengalaman bakal digandingkan untuk beri cabaran kepada pasukan di ranking ke-93 dunia Jordan yang dianggap mempunyai kelebihan dari segi teknik dan fizikal mereka. Apa yang lebih penting, Cheng Ho enggan hanya bertahan dalam aksi 90 minit nanti, malah mahu anak buahnya mencari peluang untuk lakukan serangan. Ya, first game ni memang bukan senanglah berjumpa atau melawan dengan Jordan, kerana kita tahu tahap Jordan berada dalam satu tahap yang terbaik, kerana dalam bulan September mereka dah bermain 2 perlawanan persahabatan dan memang kita nampak ada perubahan lah dengan jurulatih baru dalam skuad tersebut, dan kita rasa dengan kombinasi pemain yang baru yang berada bersama dengan skuad kebangsaan, dan kita akan beri peluang kepada muka-muka baru jugalah. Kita tahu kemampuan atau confident level Luqman lah, kerana setelah beberapa siri bersama dengan skuad kebangsaan, kita nampak dia mula dapat keyakinan dan keserasian dengan pemain-pemain lain, dan kita akan lihatlah dan kita akan pantau. Of course kita akan bagi masa atau minit permainan yang sewajarnya untuk beliau lah untuk skuad kebangsaan kali ini. Ya, kita bersama dengan siapa lagi kalau bukan Zulhelmi Zainal Azam yang break cerita ni kan. Okey, baik. Zul, apa khabar? Sihat Alhamdulillah, sihat Akbar. Elin, apa khabar semua? Anda okey Okey, alhamdulillah. Okey, baik. Zul, terima kasih dalam pertanyaan itu. Ni nak cerita pasal Dion Cools ni. Apa cerita sebenarnya ni, Zul? Kalau ikutkan, dia pasukannya tak bagi dia main untuk national team kita sebab injured. Tapi semalam dia main 10 minit terakhir untuk pasukan Midtjylland. Sebelum tu beraksi dalam kejohanan Europa Conference League. Saya pun dah tengok Instagram Dion Cools. Dia dah explain kat situ. Apa cerita ni sebenarnya, Zul? Boleh ke tak boleh? Ada yang tak nak lepas dia ke macam mana ni? Okey Akbar, memang menjadi perdebatan di kalangan peminat bola sepak tanah air kerana Dion Cools yang dilaporkan mengalami kecederaan tiba-tiba beraksi
walaupun 10 minit perlawanan terakhir dalam bersama kelabnya. Perkara ini sebenarnya tidak adil lah kepada pemain-pemain yang menyertai skuad kebangsaan. Orang kata ya, berhempas pulas untuk meninggalkan keluarga, tetapi pada masa sama Dion Coles pula seperti diberi keistimewaan. Tetapi apa yang dikongsikan oleh Cheng Ho yang mungkin bisa tambah di sini, sebenarnya kelab berkenaan ataupun FC Midtjylland telah memberi makluman secara rasmi kepada FAM mengenai status kecederaan Dion Coles, yang mana kalau saya boleh kongsi kat sini, menerusi laporan rasmi kepada pihak FAM, Dion Coles mengalami kecederaan pada tulang pelvis. Perkara itu telah dimaklumkan oleh Ketua Pegawai Perubatan ataupun Pengarah Teknikal Persatuan Terbabit ataupun Pasukan Terbabit. Jadi nak tak nak FAM ataupun Tan Chen Ho tidak boleh buat apa-apa, dan dia meminta semua pihak tidak membuat andaian mengenai status Dion Coles sama ada enggan ataupun tidak mahu ataupun tidak berminat beraksi bersama skuad kebangsaan. Tetapi apa yang sudah dijelaskan di sini sudah clear lah bagi saya, tetapi boleh juga dijadikan pengajaran, mungkinlah sebabkan netizen kita ini mahu lebih details. Jadi mungkin perlu bagi tahu yang Dion Coles mengalami masalah kecergasan berbanding kecederaan yang serius lah. Yalah, untuk travel jauh ke Aman, lepas tu dia bukan 100% fit pun macam tak begitu berbaloi untuk dirinya juga kan. Baik, seorang lagi, Syahrul Nizam pula menjadi isu kerana gagal untuk ke collab, national collab ya. Adakah dia akan berdepan tindakan kerana gagal menghadirkan diri? Kalau ikutkan daripada kes-kes terdahulu, belum, tak silap saya belum ada lagi pemain yang gagal melapor diri dikenakan tindakan yang tegas. Tetapi kalau saya boleh ulas sedikit ataupun kongsi sedikit mengenai isu ini, Badri Razi, bekas Kapten Kelantan, pernah dikenakan surat tunjuk sebab kerana tidak melapor diri pada ketika itu. Dan dia punya isu ataupun masalah dia hanya kelewatan penerbangan dari Kota Baru ke Kuala Lumpur. Jadi berbalik kepada Syahrul Nizam ini, saya melihat ia sebagai masalah terpencil, jarang-jarang berlaku. Dan perkara ini saya lihat terlepas pandang daripada Syahrul Nizam, walaupun memang betul dia sudah diberitahu awal, dimaklum awal yang mana dia berada dalam standby list skuad negara, tetapi tidak diumumkan secara rasmi sebab kebiasaannya FAM memberitahu pemain-pemain yang berada dalam senarai bersedia juga dalam senarai pimpinan skuad kebangsaan. Jadi mungkin dia tak expect perkara ini dan menganggap mungkin tidak dipanggil, disebabkan itu dia pergi candat sotong yang kita dikabarkan kan. Oh, sedap tu. Goreng tepung. Okey. Baik Zul, nak fokus satu soalan tentang aksi di Jordan nanti. Menarik apabila Cheng Ho suka nak gandingkan pemain muda dan juga pemain-pemain pengalaman. Mampukah rasanya pemain-pemain muda ini merebut tempat dalam first 11 ataupun dalam skuad 18 pemain untuk skuad kebangsaan nanti, Zul? Siapa dia? Rasanya Zul rasa boleh dan mampu. Mampu ataupun tidak, saya rasa ia bergantung kepada sesi latihan skuad kebangsaan sepanjang berada di Jordan nanti. Tetapi melihat kepada pendekatan Tan Chen Ho, saya rasa untuk peranan pertama, dia tidak akan menggunakan pemain-pemain baru yang ramai. Sebaliknya akan mengimbangi antara pemain senior dan juga pemain baru. Kalau nak menjawab pada soalan akbar itu, pemain-pemain seperti Faizal Halim mungkin boleh diletakkan dalam kesebelasan utama. Tetapi yang menjadi kebimbangan kita adalah posisi pertahanan. Apabila tiadanya Dion Coles dan juga Syahrul Nizam, Rohasni dalam skuad kebangsaan, bermakna skuad kebangsaan ketika ini hanya tinggal 4 pemain sahaja di bahagian pertahanan. Jadi nak tak nak, Tan Chen Ho perlu bijak mencatur strateginya apabila akan beraksi dalam 2 perlawanan yang akan selang 3 hari. Kebiasaannya untuk posisi pertahanan ini sering mengalami kecederaan apabila bertemu dengan pasukan-pasukan andalan. Ya, seperti kita katakan Jordan yang berada di ranking ke-93 dunia, yang mungkin saya boleh kongsikan pada 2019 kita tewas pada Jordan 1-0 di Bukit Jalil. 2 tahun dulu ya? Ya, betul. Yep, 2 tahun lepas. Okey, baik. Terima kasih Zul. Kalau ada apa-apa maklumat nanti mungkin kita sambung esok.
Okey Akbar, sama-sama. Yes. Kita harapkan panggilan surat bangsa ini menjadi pengajaran lah kepada semua pihak agar kita dapat melakukan persiapan yang lebih lancar selepas ini. Okay, terima kasih Zul. Terima kasih Zul. Bye.